Joget dangkung tidak dapat dipastikan bila dan siapa yang menciptanya. Namun demikian, di kalangan komuniti nelayan Melayu Kepulauan Riau, sejak turun-temurun memanggil kesenian ini sebagai joget dangkung. Kesenian ini terus berkembang di zaman pemerintahan Kerajaan Johor Riau Lingga dan menyebar di Kepulauan Riau dan Pulau Timur Sumatera seperti Palembang, Jambi, Indragiri Hilir, dan lain-lain lagi. Kesenian ini juga menyebar ke pulau-pulau kecil sekitar Pulau Singapura dan selatan Johor yang dihuni oleh suku orang laut. Di selatan Johor, dua etnik dari suku orang laut yang dipengaruhi oleh perkembangan muzik dan tarian ini ialah etnik Duano dan etnik orang Seletar. Kesenian yang digemari oleh masyarakat nelayan terutamanya juga dianggap sebagai hiburan rakyat yang popular ketika itu. Sekitar tahun 1930-an hingga 1960-an, boleh dikatakan zaman kegemilangan joget dangkung. Dangkung ialah seni persembahan yang mengandungi permainan alat muzik, persembahan tarian, dan nyanyian. Ia juga sebenarnya merupakan salah satu cabang seni budaya tradisional masyarakat Melayu. Suatu masa dahulu, dangkung sangat diminati oleh etnik Duano di Johor. Terutama sekali, semasa mereka tinggal di kampung lama mereka iaitu Kampung Kuala Benut. Pada masa itu, Kampung Kuala Benut lokasinya berada di Kuala Sungai Benut. Di kampung inilah mula lahirnya satu kumpulan penggiat seni dangkung di Johor. Sekitar tahun 1940-an, pertempatan ini juga merupakan antara yang paling ramai didiami oleh etnik Duano di pantai barat Johor. Antara penggiat seni ini yang masih diingati sehingga kini ialah Saharum bin Muhammad Saleh, Tohom bin Muhammad Saleh, Kadir bin Jelani, Rasani bin Jelani, Anjah bin Jidin dan Latif bin Jidin. Manakala anak jogetnya pula diketuai oleh Tiara binti Bagan dan juga merupakan seorang penyanyi. Anak-anak joget mereka ketika itu ialah seperti Mah binti Bakar, Mira binti Bongsu, Mina, Silam dan Arifah. Sebutan dangkung dikatakan berasal dari bunyi dari paluan alat muzik yang dimainkan, iaitu bunyi gendang atau tambur dan gong, iaitu dangkung, dang dangkung, dang dangkung. Pada masa dahulu,
Ada ketikanya dangkung dipersembahkan di istana dan kediaman kerabat, terutama sekali di majlis perkahwinan, hari keramaian dan meraihkan tetamu kerajaan. Dangkung juga merupakan media penyataan sosial dalam bentuk hiburan dan seni antara pemerintah dengan rakyat jelata. Bagi etnik Duano, kesenian ini mula menyerap dalam komuniti mereka sejak dari zaman mereka boleh bergerak bebas dari pantai barat Johor ke wilayah Kepulauan Riau dan sebalik. Pada masa itu, mereka sering berulang-alik menjenguk saudara mara dan kenalan, terutama sekali yang tinggal di sekitar muara sungai Indragiri. Ada kalanya mereka berada di sana dalam tempoh beberapa minggu atau bulan. Ada juga antara mereka yang menetap hingga beberapa tahun lamanya. Atas minat dan lama tinggal di sana, mereka mempelajari kesenian ini dan membawa balik ke tempatan asal mereka. Pada awalnya, kesenian ini dimainkan oleh ahli keluarga mereka sahaja. Lama-kelamaan, bila mendapat sambutan dari penduduk kampung, kesenian ini juga dipersembahkan pada majlis kahwinan, berhatan dan majlis keramaian yang lain. Dalam persembahan muzik dangkung, terdapat 3 alat muzik asas, iaitu gong, gendang atau tambur dan biola. Penggunaan alat muzik seperti biola misalnya, dikatakan mendapat pengaruh dari Portugis di Melaka. Ada kalanya terdapat alat muzik tambahan seperti accordion, harmonika, marwas, marakas dan tamborin. Keseluruhan rentak muzik dan joget dangkung adalah lebih berasaskan kepada paluan gendang dan gong. Dua alat muzik ini memainkan peranan yang sangat penting, terutama sekali pada peringkat awal persembahan. Gendang misalnya adalah bagi menghasilkan bunyi tertentu untuk membentuk pelbagai rentak kepada tarian. Secara tidak langsung, tabuhan dari gendang akan berfungsi mengawal serta menentukan pergerakan rentak dan perubahan pergerakan kaki semasa sesuatu tarian ditarikan. Penghasilan rentak ini juga akan menghidupkan suasana, juga memberi semangat kepada para penari. Gong pula berperanan sebagai penanda lagu atau irama dan dimainkan secara berulang-ulang. Bagi para penari, mereka akan sentiasa mendengar isyarat yang dihasilkan dari tabuhan gendang dan pukulan gong dari bermulanya sesebuah tarian hingga ke akhir tarian. Manakala biola pula merupakan muzik pengiring asas bagi sesebuah tarian. Biola juga merupakan alat muzik yang penting kerana alat ini yang akan memulakan terlebih dahulu sebelum gendang yang akan mengetuai ensemble muzik tersebut. Biola merupakan alat muzik yang telah lama digunakan oleh masyarakat Melayu dalam persembahan seni muzik. Begitu juga dalam persembahan muzik dangkung. Dikatakan pada masa dahulu mereka pernah menggunakan alat muzik yang dipanggil biola tempurung yang menghasilkan nada seperti biola moden. Peranan seorang ketua kumpulan persembahan dangkung bukan sahaja menjaga kebajikan pemuzik dan anak joget. Ia juga perlu menjaga keselamatan ahli-ahli kumpulannya, terutama sekali kepada penari-penari semasa mengadakan persembahan, yang mana ada kalanya menjadi rebutan orang ramai dan boleh menimbulkan perkelahian. Malah, ada juga pasangan penari yang nakal dan mengambil kesempatan serta mengganggu anak jogetnya sewaktu menari. Selain dari itu juga, seorang yang berkebolehan serta memiliki ilmu kebatinan sebelum memulakan persembahan, peralatan muzik yang akan digunakan akan dijampi terlebih dahulu. Tujuannya ialah untuk memanggil semangat pengunjung bila alat-alat muzik tersebut dimainkan. Begitu juga penyanyi dalam kumpulan dangkung yang dikatakan akan mengamalkan jampi serapah yang dipanggil perindang suara sebelum memulakan nyanyian. Tujuan membaca serapah ini ialah untuk menghasilkan suara yang merdu dan mempersona semasa menyanyikan sesebuah lagu.
Persembahan dangkung di majlis perkahwinan kebiasaannya dimainkan pada malam hari selepas upacara perkahwinan selesai. Antara lain, ia bertujuan untuk menghiburkan keluarga pengantin dan penduduk kampung yang bertungkus lumus sepanjang majlis berlangsung. Terdapat juga persembahan yang diadakan pada waktu siang dan ia bergantung kepada kesesuaian keadaan. Persembahan ini juga terbuka kepada penduduk kampung berdekatan. Selain dari membuat persembahan di majlis perkahwinan, etnik orang Duano di sekitar daerah Pontian dan Batu Pahat, ada kalanya mereka dijemput membuat persembahan di perkampungan Melayu berhampiran. Bagi persembahan untuk tujuan di majlis-majlis rasmi pula, ia hanya melibatkan pemain muzik, penari dan penyanyi mereka sahaja. Sebagai permukaan persembahan, biasanya seorang penyanyi akan bernyanyi sambil diiringi mainan alat muzik dengan membawakan lagu tapik. Lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tadi sebenarnya mengandungi lirik atau seni kata yang bermaksud menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada mereka yang hadir. Ia juga boleh diibaratkan sebagai kata-kata aluan kepada hadirin sebelum sesuatu persembahan tarian dimulakan. Tabiklah tabik, 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 tabiklah tuan. Kami bermain berkawan-kawan untuk menghibur tuan dan puan. Silap dan salah, harap maaf. Suatu ketika dahulu, joget dangkung dikatakan pernah dikomersialkan, di mana mereka yang ingin menari dengan penari-penari dangkung dikenakan sedikit bayaran. Mereka perlu membeli tiket sebelum dapat berjoget dengan penari-penari tersebut. Sehingga tahun 60-an dan era 70-an, kumpulan dangkung Kuala Benut masih digemari oleh masyarakat setempat. Pada masa itu, ada kalanya mereka membuat persembahan di Tanjung, yakni di Pekan Lama Benut dan Pekan Rengit. Kumpulan ini juga akan mengadakan persembahan di Johor Bahru setiap kali sambutan Hari Keputeraan Sultan Johor dan sambutan Hari Kemerdekaan. Tarian atau joget dangkung merupakan salah satu cabang seni tarian Melayu yang ditarikan secara lemah lembut ataupun rancak. Tarian jenis rancak biasanya dikaitkan dengan jenis tarian yang dipengaruhi oleh tarian Portugis. Kebiasaannya, kumpulan penari dangkung terdiri dari 3 atau 6 orang penari wanita. Mereka memulakan tarian dengan berdiri dalam kedudukan sebaris memanjang. Terdapat juga kumpulan persembahan yang penarinya berpasangan dengan penari lelaki, yang juga dipanggil penanda atau penggebeng. Persembahan seperti di majlis perkahwinan, ianya lebih terbuka, di mana para hadirin dibolehkan menari bersama dan tidak dikenakan sebarang bayaran. Suasana dan kemeriahannya menyamai tarian atau joget lambat. Alah sayang berjual tali, layar bang mudi di paut, mana boleh hanyut ke tepi. Alah sayang hanyut ke tepi. Salah satu jenis tarian yang menjadi kemestian atau identiti bagi kumpulan dangkung Kuala Benut pada masa itu ialah tarian yang dipanggil Susurawan. Tarian ini akan ditarikan oleh 4 orang penari perempuan dan tarian ini mengisahkan kehidupan harian etnik ini semasa mencari rezeki, iaitu merawai. Sebagaimana yang kita sedia maklum, merawai adalah satu jenis kaedah menangkap ikan di pesisir pantai. Gerak-gerik tari yang dibawakan oleh penari-penari menggambarkan seolah-olah mereka berada dalam sebuah perahu sedang merawai. Keempat-empat penari tadi akan menggayakan tarian masing-masing, di mana penari yang berada di hadapan sekali akan menggayakan penyusurawai. Di belakang penyusurawai, penari membawa watak penimba air. Seterusnya, ada penari yang menggayakan sebagai seorang pendayung. Dan akhir sekali, penari yang menggayakan sebagai seorang penjaga gemuk. Secara umumnya, tarian dangkung sebenarnya menyamai joget Melayu yang lain.
di mana pergerakan tangan penari yang lemah gemalai dengan pergerakan kaki yang mengikut rentak gendang dan paluan gong atau alunan bunyi gesekan biola. Dalam satu-satu persembahan, mereka akan membawakan beberapa jenis irama. Secara tradisinya, mereka akan membawakan irama seperti dondang sayang, inang, masri, dan tandak ataupun joget. Tarian berirama atau rentak asli yang gerak tarinya sangat teratur hanya dipersembahkan dalam acara-acara rasmi. Manakala dalam persembahan berbentuk hiburan, irama rancak menjadi pilihan. Antara lagu-lagu lama yang sering dimainkan oleh pemuzik dangdut selain daripada Susurawai ialah lagu berirama joget seperti Nona Singapura, Serampang Laut, Samba Baju Hitam, Siku Kelab, Samba Juli, Kain Songket, Jambu Merah, Kacang Goreng, dan lain-lain. Bersesuaian dengan persembahan kesenian ini yang berkembang di kalangan rakyat biasa, pakaian yang dipakai oleh anak joget dangdut jauh berbeza dengan penari tarian inang, tarian zapin, tarian asyik, tarian makyong, tarian dedek, tarian canggung, tarian balai, dan sebagainya. Pakaian penari dangdut lebih kepada pakaian rakyat biasa seperti baju kurung labuh atau baju kurung biasa dan berkain batik. Dalam persembahan tertentu seperti untuk majlis rasmi atau pertunjukan, mereka mengenakan pakaian sedondon dengan hiasan kepala seperti sanggul, selendang, dan hiasan diri yang lain. Bagi penari lelaki, mereka biasanya akan mengenakan pakaian baju Melayu dan bersongkok. Ada kalanya, penari lelaki tidak bersamping tetapi berselimpangkan kain pelekat. Bagi pemain muzik pula, mereka akan berbaju Melayu, biasanya berwarna hitam dan bersongkok. Selain dari mengenakan pakaian baju kurung, anak-anak joget dari kalangan gadis muda lebih gemar mengenakan pakaian baju kebaya, sama ada kebaya singkat ataupun kebaya labu. Manakala kain yang dipakai adalah kain batik lepas untuk memudahkan pergerakan kaki mereka sewaktu menari. Bagi menambahkan keterampilan diri agar lebih menarik, mereka juga mengenakan perhiasan diri seperti selendang yang diikat di pinggang, gelang tangan, rantai leher, dan untuk hiasan rambut, biasanya anak joget akan menggunakan berbagai hiasan seperti sanggul, bunga, dan lain-lain. Mereka yang berambut panjang biasanya akan merapikan dengan menyanggul rambut berbentuk siput agar kelihatan lebih kemas dan menarik. Namun kini, tarian dangkung hampir dilupai oleh etnik Duano. Hanya tinggal beberapa kerat orang tua yang masih mengingati kesenian ini. Begitu juga Kampung Lama Kuala Benut yang pernah menjadi tempat lahirnya joget dangkung bagi etnik Duano di Johor. Hanya tinggal kenang. Bagi golongan muda pula, sudah tentu mereka lebih menggemari muzik dan tarian-tarian moden. Sewajarnya, kesenian joget dangkung dipukar kembali dan dilestarikan demi warisan seni generasi akan datang.